A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniai oleh Allah taala kepada kita, di atas jaga Allah Subhanahu wa taala sehingga mana kita hidup dengan selamat. Masuknya dari tahun baru kira Syamsiah, tanda kata umur kita dah berlalu dah, daripada setahun ke setahun masuk pula tahun yang baru. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi kasih dan sayang kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi beri kita tetap di atas keimanan kepadanya. Ini merupakan satu nikmat yang sangat mahalnya harga bagi kita. Kita ni kalaulah Allah Ta'ala tidak beri kekayaan di dunia, Allah Ta'ala tak bagi kesihatan di dunia, Allah Ta'ala tak bagi nikmat-nikmat dan lain selain daripada nikmat iman ni, kita pun alhamdulillah
kita sangat-sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan keimanan inilah akan membawa kita kepada syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu pada malam yang mulia ini, sebelum pada kita nak mempelajari bersama masalah, ada satu masalah daripada masalah-masalah syariat dan kita, agama kita, iaitu masalah riba. Terlebih dahulu kita letak nawaitu kita, niat kita biar betul dan kerana Allah Ta'ala, dan kita niat i'tikaf di dalam masjid ni, dan tambah lagi dan ganjaran kepada kita untuk nak beratkan mizan kita timbangnya amal kebaikan kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tajuk yang diserah kepada saya untuk kita mari berbicara ataupun berbicara pada malam ini ialah masalah bahaya riba. Dan masalah bahaya riba, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bui ataupun tunjuk jalan dalam kehidupan kita. Dah banyak jalan-jalan yang halal, jalan-jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Banyak kita ada pilihan untuk nak jadi seorang hamba yang dah bersyukur, ataupun kita juga dah boleh nak pilih jalan yang tidak diridai tapi dimurkai oleh Allah Ta'ala. Imma syakiran wa imma kafura. Dan imma kita pilih jalan yang kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, jalan-jalan yang halal. Dan banyak jalan-jalan yang halal dalam kehidupan kita tu, hebui buka cara kita nak bawa diri kita dalam dunia ni dengan cara-cara yang halal banyak. Di samping itu juga adanya beberapa jalan yang tidak disyarak, yang tidak dihalal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam kehidupan kita yang selaku insan, selaku manusia yang pesang Allah Ta'ala jadi pesang kena hidup, kena makan ni, dan kena cari makan ni, kena cari dan sesuatu untuk membiayai diri kita. Jadi Allah Ta'ala tunjuk, Allah Ta'ala beri kemudahan banyak pada kita. Langit, bumi, dan wasakharna lakum. Allah Ta'ala beri kemudahan untuk kita, baik langit, baik bumi, untuk kita saat itu nak jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak deraka kepada Allah Ta'ala. Ya jalan halal ni sebenarnya tak payah. Ya hak payahnya jalan pesen tak halal. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala isi dalam diri kita ni dengan adanya syahwat, adanya perasaan syahwat dalam diri kita yang nak bawa kita, nafsu jahat kita ni yang nak bawa kita pergi kepada benda yang dah dimurkai oleh Allah Ta'ala, benda yang dimarah oleh Allah Ta'ala. Disokong pula dengan syaitan, iblis dan kawan iblis dan kaki tangan, dan kawan kaki tangan kiri kanan ya, hak duk sokong supaya kita ni buat benda-benda yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, menyebabkan kita berasa mudah nak buat benda hak tak molek. Nampak tak? Buat benda hak tak molek berasa mudah. Gi curi barang orang ni bukan benda mudah. Nak gi kena menusuk dah, tak siapa orang tahu. Nampak tak? Tak siapa orang tahu, gi tu menusuk dah. Patut gi di waktu biasa. Gi waktu orang-orang tak ada, tengah-tengah malam, masa orang tak ada, cari masa celah. Hak susah, hak payah. Hak orang duk rehat, orang tak berjalan, kita dia usaha. Nampak tak?
bukan mudah lagi curi barang orang. Gi siapa tempat barang nak ambil kena duk ita ni, kena cari go tu cari go ni. Boleh siap dah kena nak bawa dia jaga orang tu, jaga orang ni, takut orang tu tahu takut, dadu tahu takut. Orang lain tahu kata kita curi. Benda cukup payah dalam hidup kita bagi orang curi, bagi hidup orang curi. Payah. Tapi mudah. Nampak tak? Ya mudah gi, mudah buat benda tu disokong oleh nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratun bisu, nafsu yang duk suruh kita buat benda tak molek. Ditambah pula dengan iblis dan tentera-tentera dia duduk heret hasut kita, suruh buat benda tak molek. Buat kita berasa mudah untuk nak buat benda yang jahat. Waliyazubillah. Benda bukan mudah dah hak sungguh. Nampak tak? Dengan kita pergi cari barang halal, pergi cari barang yang lagi hijau, pergi gapo. Hak tu lebih mudah lagi, tak ada kena duk dah cemburu dengan orang, tak ada kena duk takut ke orang, tak ada kena duk takut ke diri sendiri, nak kena igat, kena katak demo, kena seksa demo. Tak ada, benda tu mudah. Tapi jadi payah. Nampak tak? Berasa payah bagi segolongan manusia yang Allah Ta'ala buat dia untuk buat benda tak molek. Dan Nabi royak kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang yang Allah Ta'ala buat, dia janji Allah Ta'ala buat dia untuk jadi penghuni gapo. Kalaulah Allah Ta'ala buat dia untuk nak menjadi penghuni syurga, maka mudahlah amalan-amalan gi kepada syurga dia buat. Mudah dia buat amalan-amalan yang bawa dia gi kepada syurga. Sebab Tuhan buat dia, cipta dia, jadi dia untuk supaya dia jadi penghuni syurga. Tapi bila mana waliyazubillah Allah Ta'ala buat segolongan manusia pula yang Allah Ta'ala uji dia dengan masuk dalam neraka, maka mudahlah dah bagi dia untuk nak buat benda-benda yang tak molek, benda-benda yang jahat, benda-benda yang bawa diri dia pergi kepada neraka Allah. Waliyazubillah. Oleh itu doalah kita supaya kita saat itu termasuk dalam golongan mereka yang Allah Ta'ala saat itu buat dan memudahkan kita jalan-jalan kebaikan. Janganlah kita jadi seorang manusia yang Allah Ta'ala cipta dan mempermudahkan jalan-jalan kepada neraka. Waliyazubillah min zalik. Alhamdulillah, Allah Ta'ala wi kita hidup di dunia ni dah kena pesang makan, pesang gapo, kena cari sanggup hidup. Kena cari sanggup hidup. Allah Ta'ala wi halal untuk kita meniaga. Nak meniaga gapo saja, semua peniaga usaha pesan niaga adalah satu usaha yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Walaupun manusia tengok lekeh. Nampak tak? Manusia tengok, oh lekehnya buat lagu ni. Tapi dia adalah mulia di sisi Allah Ta'ala di dalam Islam. Hingga siapa seorang yang pesan, Nabi royak kata orang yang pesan kita minta dekah ke orang ni, Islam tak sokong supaya kita hidup minta dekah ke orang. Islam sokong supaya kita hijau. Sebab tu Nabi kata la an yahtatiba ahadukum khairul lahu min an yatakaffafan nas. Seorang kita ambil kapok gi kepada hutan kerak kayu, ambil kayu gi jual jadi kayu api, kerak kayu gi jual ke orang, lebih baik bagi dia dia hidup minta ke orang, minta sedekah ke orang. Noyak kata dalam Islam masalah hijau hatta gi cari kayu api ambil gi jual ke orang, walaupun manusia tengok hijau ni lekeh, tapi dalam Islam kira kata satu hijau yang mulia bagi orang tu. Seorang hijau yang mulia. Sebab benda tu halal, syarak sokong. Tapi kalau hijau pesan haram, walaupun manusia tengok mulia, tengok tinggi, tengok gapo, tetapi orang yang buat hijau saat ni walaupun di sisi manusia tinggi sekalipun, di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang dimerkai oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi hijau ataupun perbuatan yang ada hubung kait dengan benda-benda yang haram. Dia sakut dengan benda-benda yang haram dalam kehidupan dia. Antara benda yang haram yang sangat dikeji dalam Islam iaitu masalah riba.
Reba ni satu benda yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala marah, Allah taala memperharakan dan reba bukan sekadar umat Nabi Muhammad. Sejak Allah taala buat turun manusia hidup di muka bumi ni, Allah taala semua syariat-syariat yang dari langit Allah taala perhara belaka. Allah taala turun wahyu haranya reba. Napa dak haranya reba? Bukan sekadar masa Nabi kita saja dak reba tu hara. Reba ni ada jok lama-lama lagi dah. Ada jok lama-lama lagi dah, tapi Allah taala memperharakan reba. Tak sewi berlakunya reba. Le reba ni ada belum pada kita lagi tu. Lagi dah. Lebih-lebih lagi pada golongan Yahudi. Yahudi ni sangat terkenal orang yang bijak pandai dalam bab niaga. Dalam masalah jual beli, masalah niaga orang Yahudi pandai bijak dia. Siapa lah ni orang ngaku belaka dia bijak. Orang Yahudi bijak, Allah Taala beri kebijakan dalam cara dalam ke dunia Orang Yahudi bijak, Allah Taala beri pemikiran pada bijak lama-lama lagi dah. Tapi bijak mereka guna tak kena. Allah Ta'ala turunnya syariat kepada Nabi Musa mengharamkan reba. Jadi dia tukar, dia peheh, dia takwil. Dia kata reba ni halal di kalangan puak kita ya. Kita sama Yahudi ni haram, tak boleh buat, tak boleh makan reba. Napa tak? Tak boleh nak makan reba. Tapi lain pada Yahudi kalau orang Nasrani. Lain pada Yahudi mari duk pinjam, mari duk minta, mari duk menego dengan kita. Maka buat makmiklah reba dengan dia. Helah. Jadi helah peheh hak Allah Taala larang reba. Hidup peheh kata larang untuk puak ia, lain pada puak ia boleh kita makan reba. Ni dak orang Yahudi. Sebab tu dalam ayat Quran kalau kita tengok Allah Taala saat itu dia royak pada kita tentang orang Yahudi. Dan fa bi zulmihim minal ladzina nahadu harramna alaihim tayyibat uhillat lahum. Wa yasudduhum an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu. Jadi orang Yahudi ni dia makan reba. Sedekah reba telah diharam, telah dilarang daripadanya. Ini royak kata orang Yahudi. Reba di kalangan mereka sangatlah dah tersebar. Makannya reba walaupun tak ada makan sama puak dia, tapi hidup makan dengan orang lain, ambil reba dengan orang lain. Hak ni Islam lagi. Apa ni syariat Musa lagi. Quran mai dak royak keadaan orang Yahudi yang dah langgar perintah Allah Taala. Allah Taala lagi tak si makan reba, mereka makan reba. Reba ni haram dengan ijma' ulama, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Haram dengan haram dalil cukup banyak, ayat Qurannya, hadisnya, ijma' ulamanya katanya reba ni haram. Reba ni haram. Ya reba ni kita faham belakang dah masanya masalah reba dak. Ya reba ni maknanya bila ada penukaran antara kita dengan orang baik, tukar dari segi maknanya jual belilah. Dah akad muawadhah. Dah jual beli ke sebagainya. Jadi bila ada penukaran antara kita ataupun pinjaman antara dua orang pada satu jenis benda, daripada satu jenis benda, tapi penukaran sana itu tak sama. Ada penukaran sana itu tak sama. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i sana dia kata aqdun ala iwadin makhsus. Kita akad di atas satu penukaran tertentu, tapi ghairu ma'lumi at-tamasul. Tak nak tahu kata hak banyak hak manusia tak sama. Tak sama. Jenis sama tapi tukar tak sama. Kita pergi beli. Misalnya duit kau dengan duit kau kita tukar. Bak jual beli ikut lah. Kita tukar duit bak dengan duit bak. Tukar 100 tapi kita bayar dia 120. Nampak tak? 120. 20 ni lebih. Jadi lebih tak sama dengan jenis tulah ni.
orang panggil rebo. Tak boleh. Apa nak masuk dalam bab rebo? Supaya juga masalah pinjam. Pinjam. Kita pinjam duit dia 1,000. Janji sebulan lagi kena hantar. Tapi dia kata boleh nak hantar sebulan lagi. Tapi bukan 1,000, kena hantar 1,100. Dia royak kata kena hantar 1,100. Jadi 100 kok ni gapo? Orang panggil rebo. Ni masalah rebo. Sebab tu kita hidup pinjam duit mana-mana tempat, mana-mana ongkong. Pasal ambil duit, tak ada beli barang, duit dengan duit. Kita ambil duit 100,000. Kita bayar klik dia 150, dia ambil laba 50. Bukan beli barang, duit dengan duit. Kenapa tak? Ambil duit dia, duit stokor 100,000. Buat klik. Buat kita bayar pon dia, pon dengan duit kita juga. Tapi pon lebih pada kita pinjam. Hak pinjam itulah bila mana disyarat jok daripada awal lagi dah, maka hak lebih tu dikirakan rebo. Sebab tu rebo ni umur kita ni tersebar. Banyak tersebar rebo di umur kita. Rebo ni di masa Nabi ni dia ada. Kalau masa jahiliyah dulu ni dia teruk, dia hingga pada bank lah ni lagi. Umur kita lah ni bank. Kalau kita pergi pinjam duit bank, nampak tak? Bank dia duit stoko. Buat kita bayar ke dia, kita bayar duit juga. Tapi bayar dengan asuransi, tapi duit dengan duit, bukan beli barang. Dia bank golek kalau kita dia tak beli barang, tak ada oyak beli barang gapo serah dimu, dia duit kita stoko. Nampak tak? Punya kita bayar, dia tulis si ada bayar ni dengan harga sekian-sekian gapo semua, bayar lebih pada hak kita pinjam 110,000, 120,000. Hak lebih itulah dikirakan kan rebo. Nampak tak? Lah ni jelas. Dalam ongkong semua, orang panggil semua ongkong. Pasal duit ni masalah. Ongkong pasal duit ni kangen, tabang kangen ni. Umur kita banyak pasal ni. Ambil 100, bayar 102, bayar 103, bayar 105 misalnya. Hal lebih tu adalah dikirakan rebo dalam syariat Islam. Dikirakan rebo. Ya dalam Islam ni dia tak boleh kalau kita ambil dulu pinjam dengan dia tu kita buat syarat bayar ni kena bayar lebih pada hak pinjam. Sebab pinjam ni ya sebenarnya bukan akad peniaga, bukan akad muawadhah pinjam ni. Dia masuk dalam akad tabarruk. Akad tabarruk ni bila bui pinjam maknanya bui lah. Tidak ada orang hak bui tak ada nak ambil faedah daripada apa hak dia bui. Itu makna akad tabarruk. Tapi masalah Allah ni bank dia bukan ye dalam bentuk akad pinjam. Dia masuk dalam akad muawadhah, masalah akad peniaga. Sebab ya 1,000 dia lebih di atas dasar kita pinjam duit yang menego dengan duit tu. Jadi hal lebih tu tak boleh, dia buat syarat lebih tu tak boleh. Dalam syariat Islam dikirakan rebo. Kalau masa jahiliyah dulu berasa hingga sikit pada bank lo ni lagi. Jahiliyah dulu dia ada masalah rebo, tapi rebo jahiliyah pasal mana? Dia pergi pinjam dua orang, pinjam duit. Dia tak nak pinjam duit 100,000. Dia tak ada royak gapo kata bos apa sebulan 2 bulan lagi mu nak bayar ni mu kena bayar 120. Tak royak. Ya janji 2 bulan lagi mu kena bayar. Rebo jahiliyah. Ambil 100,000. Bo cukup 2 bulan lagi nak pergi bayar. Dia tanya balik tu duit tanya. Mu nak bayar duit ke mu nak tambah? Mu nak rebo aturbi. Ataqdi anturbi. Mu nak bayar duit mu ke hak pun pinjam diku, ke mu nak aku ni mu nak tambah, ku ambil rebo padamu. Balik urang hak pinjam dia kata ginilah, aku minta sebulan lagi. Dia kata boleh tapi mu nak tambah 20,000. Tu rebo jahiliyah. Atas dasar asas tak ada nak ambil kali rebo. Tapi bos apa masa mu nonok, kalau nonok tak usah bayar lagi. Masa lagi tipu masa lagi, maka boleh juga. Tapi mu kena bayar lebih pada hak mu ambil. Bayar 20,000 ke 30,000 ke. Hak ni orang panggil jahiliyah, rebo jahiliyah dulu. Rebo hak bank lo ni jak mula-mula akad lagi dah. Dia ada janji siap dah. Kita ambil 100,000 kena bayar sebulan banyak mana.
kira pergi mari, maka tubiknya kita bayar lebih pada apa hak kita pinjam. Sedekah kita ambil duit adalah berdasar pada ambil duit stoko, ambil duit dah dibuka beli barang. Bukan beli barang, ya tak serupa dengan sahakon Islam. Apa dak sahakon Islam kita pergi beli Pak Yoyo, dia wi duit kita bukan wi duit. Dia wakil misalnya tak. Dia wakil. Dia tak wakil lah ke orang akad ni, dia wakil ke orang lain. Dia wakil orang hak bukan orang akad dia terus. Dia wakil suruh pergi beli barang. Jadi wakil beli barang dengan orang ni. Ataupun dia pergi sendiri, pergi beli barang, kita ambil barang dengan dia 100,000. Kena bayar pasal taksi, pasal pon dalam masa setahun 2 tahun, maka kena bayar sekian. Kita pun tolonglah di atas tu. Hak ni jumhur ulama kata tak ada gapo bai'ut taksi. Dah bayar jual beli pasal asyurah ni tak ada gapo. Walaupun kalau kita tengok secara laik lebih kurang tak ada tikah mana dengan reba, tapi dia lebih pergi kepada jual beli. Sebab tu jumhur ulama termasuk ulama Pak mazhab ni, dalam mazhab Imam Syafi'i kita terutamanya, dalam mazhab Imam Malik terutamanya, jadi tak ada gapo jual beli pasal tu. Apa tak? Hak tak boleh pasal ni ambil duit stokok, berapa nak bayar kita bayar lebih. Duit dengan duit. Sebab tu dalam Islam Nabi lari tak sewi kita sani tu masalah reba ni hak ceraknya nekaro. Nekaro ni kalau buat jual beli kena wisamu. Mah perak, az-zahabu biz-zahab. Napa tak? Mah dengan mah. Perak al-fiddah bil-fiddah, perak dengan perak. 2. 3 masalah syair. Biji syair dengan biji syair. Biji gandum dengan biji gandum. Napa tak? Watama dengan tama. Lepas tu gare dengan gare. Makan ni asah. Nekara ni ijma' ulama kata bila ada pemberian tukar pergi mari, maka wajib kena sama. Tak boleh lebih. Napa tak boleh lebih? Mah dengan mah. Dinar 1 dinar dengan 1 dinar. Tak boleh lebih. Kalau lebih dinar dengan 2 dinar, maka haram. Beras cupak dengan segatai, haram kita tukar. Walaupun hak ni beras gapo? Beras hak Malik, hak ni beras Kamada. Napa tak? Kita pergi tukar sebab dia jenis tulur, dia tak ada kira kata benda tu harga lain tak. Dia kira kata jenis tulur. Kalau nak tukar beras dengan beras, kena tukar sama. Kalau tidak, kita beli terus ludah. Balik orang nak nukar balik orang ada beras hak Malik, tak usah terima dulu tukar dengan beras Tamada. Apa tak? Beli ludah. Barulah habis daripada rebo. Kalau tidak masuk dalam bab rebo. Lah ni kita tak ada pakar dah masalah tukar menukar. Kalau zaman dulu ya ada tukar menukar. Lah ni tak ada dah tukar menukar barang dengan barang, kita beli. Napa tak? Kita beli. Bila mana beli, walaupun tak sama, kena wisudah dalam majlis tullah ya dan biadin. Napa tak? Nabi royak kalau nak beli mah dengan perak dengan mah, mau belilah nak banyak le mah ke banyak le perak, tapi dengan syarat kena wisudah ya dan biadin, kena terima selalu dalam majlis. Tak boleh nak pelewat. Tak boleh nak pelewat. Dah beras kawin beli kawin beli beras guni 500 kop. Tapi tak apa, nanti besok, nanti terima esok, nanti akak beli esok, duit dah. Nanti akak beli esok, ambil esok. Tak boleh, dia kena sudah lalu. Sudah lalu akak, beras ni aku terima dah 500 kok, aku jual dah 500 kok. Lepas tu mu nanti gata, tak apa gata belakang. Tapi sudahnya akak beli. Jangan akak beli duk nanti serah duit dulu tak ada akak lagi. Nanti akak kemudian lepas pada tu dalam Islam dikirakan rebo, masuk le rebo nasiah. Napa tak? Rebo nasiah. Sebab tu dalam Islam masalah rebo satu benda yang sangat berbahaya. Dan umur kita ni masalah jual beli pasal sikit-sikit ke kampung tak ada banyak. Napa tak? Tak ada banyak dah pasal rebo tu rasa sepunya tak ada mana, tak ada kena mana. Kalau hak kena banyak sekali umur kita nya masalah bila mana kita sana tu sakut dengan bank. Bila sakut dengan bank, sakut dengan borisak. Napa tak? Sakut dengan borisak. Jadi borisak ni, bank-bank ni,
Dia dalam syarat dia mula lagi dah dia ada dak biar ada duit rebo, duit lebih. Bila mana kita bayar tak cukup masa puk dia naik. Rabuk ya jak mula lagi dah. Rabuk rebo ya ada dalam isi dalam syarat, dalam apa rabiat cara jual beli dia jak mula lagi dah. Sebab tu dalam kita nak beli gapo-gapo, balik ke kita duk sakut dengan bab rebo dalam masalah ni. Masalah finance misalnya. Finance kita beli kereta kita finance ya balik ke finance ya dengan tanakan belaka dah ke. Banyak ke finance. Lepas tu tanakan banyak ke tanakan ni. Tanakan rebo banyak ke finance. Kalulah kita sana itu gi buat finance ke gapo ni banyak belaka. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita. Nabi kata pada satu masa ni dah semua pakat makan rebo belaka ataupun akan kenanya rebo belaka. Asabahu min Bukhari, akan kena belaka. Satu masa yang Nabi royak dah kemungkinan lah ni tu dah kalau kita tengok ramai dah walaupun tak semua wallahu a'lam lah dah banyak manusia yang dah duk kena duk terlibat dengan rebo. Kalau dia tak makan doi terung jadi rebo kena juga duk sakut dengan dia. Duk sakut dengan dia. Sebab tu dan masalah rebo loan ini di hari ini adalah satu masalah yang sangat besar. Dan yang sangat besar yang mana rebo ni satu perkara yang sangat bahaya dalam Islam. Dan satu perkara yang sangat bahaya dalam Islam. Dan bila mana kita sana tu dah tahu kata rebo haram, lepas tu kita duk buat lagi, kita tahu dah kata haram, kita duk buat lagi, maka kita berdosalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tak tahu hukum kata lagu ni dia panggil rebo dah, pasal ni dia panggil rebo dah. Jadi kebanyakan ulama kata tak apalah, Allah Taala maaf bagi dia di atas perbuatan yang dia buat sebelum pada ni. Sebab ayat Quran kata masalaf. Hak dia tak tahu kata benda tu benda rebo, jadi Allah Taala wi maaf pada dia. Allah wi maaf. Lepas pada ni dia tahu dah kata benda tu rebo, tapi kacau lagi sedekah tidak ada hajat-hajat sekarang, tidak ada darurat walaupun hajat yang bersangat pun tak ada. Tapi dia pergi juga dia minta juga pergi cari juga rebo. Hak ni dalam Islam dikirakan satu dosa yang besar. Orang yang buat lagu tu orang yang berdosa dengan Allah Taala, dosa yang besar. Dosa yang besar dalam Islam. Allahu Akbar. Masalah rebo ni Allah Taala sangat marah. Hingga siapa dan kalau kita tengok Allah Taala sebut dalam ayat Quran tentang masalah rebo ni, Allah Taala perakat orang yang makan rebo ni fa'zanu biharbin. Allah Taala perakat lu dah nak perang dengan orang yang makan rebo. Dan orang yang makan rebo ni Allah Taala perakat siap dah. Kata dia jadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuh kepada Allah Taala. Sebab tu dalam ayat Quran ni Allah Taala royak ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah Taala royak hei orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan jauh dan tinggallah, suruh tinggal ma baqiya minar riba, benda ada lebih lagi daripada riba kamu duk makan. In kuntum mu'minin, jika kamu san itu beriman kepada Allah Taala. Fa illam taf'alu, tapi kalau mu tak buat masih lagi duk nak makan rebo lagi, tak kelik lagi kepada Allah Taala, dan masih duk kekal di atas benda-benda yang sakut dengan rebo, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka izinkanlah, terimakanlah kamu dengan peperangan daripada Allah Taala. Fa'zanu, ayat kata orang yang buat rebo lagi ni sesalahnya dia sana itu nak perang dengan Allah Taala. Nak perang dengan Allah Taala. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ni masalah rebo. Dan satu benda yang Islam sana itu sangat marah. Dan orang-orang yang buat benda yang rebo. Sebab tu rebo ni dia ada bahaya banyak. Bahaya banyak rebo. Dalam masalah rebo ni satu perkara yang sangat bahaya dalam Islam. Kalau kita mai tengok
dalam apa ni, dalam ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah reba. Reba ni mula-mula sekali noyak kata reba ni, orang yang makan reba ialah orang yang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya mula-mula ialah dia jadi orang yang deraka kepada Allah taala. Allahu akbar. Dan orang dia bila mana dia deraka kepada Allah taala ni, Allah taala suruh kita sana tu jaga molek. Suruh kita jaga molek orang-orang yang deraka kepada Allah taala. Sebab apa? Allah taala akan turun fitnah. Allah taala akan turun azab dia. Ni orang yang deraka kepada Allah taala. Sebab tu bila mana kita sana tu ada sakut dengan reba, dan ada sakut dengan reba, pisahlah kita sana tu jauh dah daripada reba-reba. Dan benda-benda yang sakut dengan reba, pisah kita jauh. Jauh daripada benda tu. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah ataupun azab yang akan diturun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni mula-mula sekali bahaya. Dan ayat Quran Allah taala royak, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka jaga-jagalah orang yang menyalahi perintah Allah taala. Allah taala royak dah kata reba ni haram kita kacau lagi. Maka Allah taala suruh kita jaga pada gapo? Fitnah. Tuhan akan buat witimu fitnah. Ataupun Tuhan akan turun bala, turun azab, seksa ke atas diri kita. Adanya. Jadi dua perkara, fitnatun au yusibahum adzabun alim. Ni mula-mula sekali bahaya mula-mula. Orang yang dah makan reba, orang yang sakut dengan reba, maka mula-mula sekali dia adalah orang yang deraka kepada Allah taala. Yang kedua, orang yang makan reba, Allah taala tak terima doa dia. Ni bahaya. Kita kadang-kadang berasa pelik juga apa doa kita duk minta kepada Allah taala. Allah taala tak terima doa kita. Dan minta pula. Dan sekali lepas kecil minta kepada Allah taala supaya Allah taala beri sesuatu permintaan kita. Tapi orang kita duk minta, Allah taala tak beri kepada kita. Antara sebab yang paling besar sekali kerana kita sana itu makannya barang-barang yang haram, dan barang yang haram yang paling dimurkai Allah sekali ialah kita makan reba. Kita makan reba. Tuhan tak terima doa kita. Tuhan tak terima doa kita. Sebab tu dalam hadis kita dah biasa baca okey. Kita dah baca seorang hamba sana yang rambut keriting, yang berdebu, jalan dalam musafir panjang. Patutnya kalau dia minta doa Tuhan dah. Doa mohon. Dia mohon Tuhan kenangkan permohonan dia, Tuhan terima permintaan dia. Tapi dia akak Tuhan tak terima sebab apa? Sebab wa mat'amuhu haram, makannya dia haram. Wa masyrabuhu haram, minumnya dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Wa ghudhiya bil haram, semua tubuh badan dia diisi dengan benda-benda yang haram berlaku. Bagaimana Allah Taala fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana diterima doa yang dia minta, doa yang dia duk kaci-kaci minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Ni antara rahsia yang Allah Taala tak terimanya doa kita. Kita duk terlibat dengan benda-benda yang haram, terutamanya dengan reba. Yang ketiga, orang yang makan reba, Allah Taala cabut keberkatan dalam kehidupan dia dan dalam sanggup hidup harian kita. Dalam hidup dia tak ada berkat, cari makan dia tak ada berkat. Bila mana dia sana itu makan reba ataupun terlibat dengan reba. Allah Taala royak jelas dalam ayat Quran, yamhaqullahu riba. Allah Taala sana itu sangat marah.
kepada reba dan orang yang makan reba, maka Allah Taala tarik segala keberkatan yang berhubung dengan reba. Orang yang berhubung dengan reba, makanan yang boleh dengan reba, pakaian dengan reba, semua hak sakut dengan reba, Allah Taala yamhaq, Allah Taala tarik semuanya keberkatan Allah Taala beri dia sana itu bawa kepada kecelakaan. Bawa kepada sebab-sebab dia panggil kerusakan. Ni antara sebab-sebab dan kita sana itu kerja tak naik target. Dan orang makan reba ni, orang pak peniaga rumah kita ni, kadang-kadang kita berasa sikit kita ada modal. Kita ada modal sikit tak cukup, tapi modal tu sebenarnya boleh buat dah, tak ada gapo dah. Tak ada buat kita dah jadi susah, dah jadi gapo hang siapa kita hang dah bawa pada mati dak. Tapi kita nak kepada kekayaan, untuk nak tambah lagi kekayaan kita, antara cara kita orang mau kita buatnya, kita pergi pinjam duit di bank reba. Duit kita pinjam duit di bank reba. Giku duit di tanakan reba. Tanakan bukan tanakan Islam semuanya. Jelas kata dia menego rabuk, dia ada rabuk reba dalam dia berlaku. Kita giku ambil duit, kita ambil longtung dalam perniagaan kita. Bagaimana kita nak harap keberkatan dalam perniagaan kita? Kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan selama mana kita tak taubat, maka selama itulah kita akan berdosa dengan Allah Taala. Bime takut mati dalam keadaan kita duduk makan, duduk mun duit hak haram. Nah barak ambil duit pergi pinjam duit haram. Kita ambil wak nego. Serah kelik, hatta kelik. Ada kadang-kadang kita tertanya juga. Kita pinjam duit 100,000, kita ambil duit tu, memang kita dosa dengan Allah Taala. Sebab duit tu duit reba. Tapi duit sana kita ambil, kita pergi nego sana tu nego usaha kita. Nampak tak? Nego usaha kita. Dengan usaha kita duk pandai duk atur duk gapo harta barang tergapo, kita boleh labur daripada nego pada 100,000 boleh 150,000. Tanyanya 50,000 duit yang kita labur, tapi hasil daripada duit yang haram. Tapi duit sana tu labur sana tu adalah dengan sebab juhud, dengan sebab rank kita, pandai kita, kerja kita. Apa hukum duit labur tadi? Faham tak? Duit reba ni jelas dah kata haram. Kita kena serah kelik. Nampak tak? Kena serah kelik ke dia. Tapi masalah duit hak kita labur daripada peniaga hak duit asal duit haram. Tapi kita usaha nego dengan usaha kita, dengan kepandaian kita. Labur 50,000 sani, adakah kita kena serah kelik semua? Kita boleh ambil duit tu buat guna. Jadi ulama ada khilaf. Dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kena hatta kelik semua sebab ia biak pada duit yang haram. Dia kira kata dia biak pada duit yang haram, kena hatta kelik semua. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Malik, dia kata duit labur 50 saat ni tu kira kata juhud rank kita, tak ada kena hatta kelik. Hak ni adalah rank kita. Maka harus kita makan duit 50,000 tadi sebab daripada hasil rank kita, kepandaian kita, usaha kita. Tak ada kena serah kelik semua dak. Hak kena serah ialah gapo? Ialah duit reba tadi. Hak kena serah. Ni tu dua pendapat. Jadi kalau kita tengok pada kebanyakan ulama ni, dia terjah pendapat mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Malik lah. Cuma kalau hak lebih molek kita kena serah semua. Tapi masalahnya kalau serah semua, dia kata tak ada makan ni langsung susah gapo semua. Jadi ulama pendapat yang agak rajah, dia kata bagi orang hak kata serah semua tadi. Bagi orang yang dia kata serah semua, dia tak agak pendapat yang agak rajahnya, dia boleh ambil daripada duit hasilnya tadi, duit reba tadi, benda yang boleh bawa diri dia
mencukupi hajat dia, sekadar hajat dia, bukan kata lebih pada hajat tak. Dia boleh ambil pada situ. Ni bagi pendapat yang kata kena serah semua. Terutama Syekh Ibn Taimiyah ni, orang dalam mazhab Imam Ahmad ni, hak kata kena serah semua, dia kata hak dia boleh ambil daripada bahagian tadi, benar-benar hak hari tadi boleh ambil qadar cukup memada dengan hajat yang keperluan dia. Dia boleh ambil. Ni riwayat kata masalah reba. Masalah reba, jadi benda tu Allah Taala tahu keberkatan benarnya. Allah Taala tahu keberkatan. Reba ni Allah Taala tahu keberkatan dalam kehidupan orang yang terlibat dengan reba. Allah Taala tahu keberkatan. Kemudian yang keempatnya reba ni, yang keempatnya reba ni, ya wa'wi hati kita kerah. Wa'wi hati kita tak terima benar-benar, tak terima kebaikan. Dan kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi royak, al halalu bayyin wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun musyabbahat ataupun mustabihat. Jadi Nabi royak benar halal nyata, benar haram nyata, antara keduanya ada benar syubhat yang tak jelas kata haram ke halal. Pia yang dah jaga jauh daripada benda yang syubhat tadi, maka dia jaga diri dia, dia menyelamatkan diri dia. Dan orang yang tak jaga daripada benda syubhat, bime-bime nya takutnya gitu terjun dalam benda yang haram. Supaya orang pero kambing duduk di tara, pero masuk ke orang makan bagi orang. Napa tak? Ni bime takut lagu tu. Kemudian Nabi royak kata ala wa inna fil jasadi mudghah. Nabi royak kata tahulah dalam hati kita ada satu stoko daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh wa ala wahiyal qalb. Nabi royak kata dalam hati kita ada seketul daging, bila molek lah, bila buruk lah. Gapo daging sana, iaitu hati. Bila mana kita hadis ni sama dengan mari ni, dengan halal ni, dengan hadis halal ni. Bila kita makan benda haram, ya wa'wi hati kita jadi buruk. Ya wa'wi hati kita jadi rusak sini, rusak maknawi. Wa'wi kita tak nampak benda molek, wa'wi kita berasa nak buat benda jahat. Hasilnya kita duduk kekal di atas benda-benda yang Allah Ta'ala larang, benda-benda yang haram, antaranya ialah reba. Ni kalau nak jaga hati kita nak cerah, tak siwi gelak gelita, tak siwi sekat benda baik, jauhlah daripada reba dan jauhlah dari segala yang diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ni masalah reba juga. Dan masalah makan reba. Dan reba ini juga, dan pia-pia sahaja yang makan reba ni, jadi Allah Subhanahu wa taala ni dan Nabi kira kata orang yang makan reba adalah orang yang jauh pada rahmat Allah Taala. Orang yang makan reba, orang yang sakut dengan reba, biasalah masuk biasalah. Kita berhenti semaya biasalah dah. Kita masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا
Alhamdulillah. Ini masalah reba sana tu bahaya dia sangat banyak. Jadi antara bahaya reba, orang yang makan reba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laknat ni maknanya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang makan reba, Nabi laknat, Nabi royak dan Nabi laknat. Ada dalam hadis sahih Muslim. Dan mari royak daripada Jabir radhiyallahu anhu qala. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, dan orang yang muwakil dalam bab riba. Orang dalam bab riba dia jadi wakil ke, tapi wakil dalam bab riba. Wa katibahu, dan penulis. Orang pim kalau ni pim dok pimរឿងriba. Masalah riba kita orang pim, ya demo suruh pim masuk juga orang pim. Kita tak ada makan riba, tapi kita pergi hijau tempat setabang kangen hak ada riba. Kecek muda-muda kak hijau tempat bank. Hijau bank riba. Rumah kita banyak ni. Apa tak? Orang Melayu kita saja duk hijau ada banyak, duk hijau di bank-bank. Kalau bank Islam, tak apa lagi. Di sakon-sakon Islam tak apa lagi. Sebab dah peniaga dia semua ni bukanlah bina di atas debo dak. Tapi kalau bank lain pada tu, jadi adanya rebo dalam peniaga demo. Adanya rebo. Orang yang hidup hijau situ, dan orang hak gi pinjam duit untuk nak makan rebo, orang hak jadi payan, orang hak jadi wakil, suruh jadi wakil, maknanya canati lah hak duk file tu. Canati hak duk file tu, file sincia ke gapo tu. Lepas tu orang hak tulis katibahu. Nampak tak? Katibahu orang penulis. Wa syahidaihi, dan orang penyaksi payan. Semua sani Nabi kata hum sawa. Supo belako, sama belako. Noya kata rebo ni sangat bahaya. Bukan kata orang yang makan rebo lebih pada orang lain tak. Nabi royak kata sama belako. Allahu Akbar. Ni rumah kita ni banyak ni. Anak ke mana cuba mikir tengoklah. Kerja lain tak ada ke? Banyak kerja yang ada yang halal. Pinahlah.
Napa rak daripada bank-bank hadut situ pergi cari bank. Napa rak bank hak apa ni hak halal. Ataupun kalau dia ada satu window untuk Islam, dia tak campur duit perniagaan dia dengan perniagaan umum. Hak ni dia jelas nyata, dia ada setengah-setengah dah ke. Setengah kosong dia ada window Islam. Nampak tak? Window Islam ni dia royak dengan nyata kata ada tipe syariah dia, ada cara nego duit semua, tak ada hipung dengan duit hak nudak. Jadi kita hidup kerja bidai duk file hak tu tak ada gapo, tak ada sakut lah. Tapi hidup kalau pergi kerja hak duk sakut dengan rebo, dengan file hak rebo, dengan balik duit hak rebo tu, maka orang minyak pun makan canati pun orang minyak pun kena laknat. Orang gi canati pun kena laknat. Orang jadi payang pun kena laknat. Orang rang surat tulis pin surat pun kena juga laknat. Wal iazubillah. Semua sani sama berlaku. Masuk dalam golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ni kita tak tahu, insya-Allah ulama kata hak tu dimaaf. Lepas pada ni tak boleh. Nampak tak? Lepas pada ni tak boleh. Hak tak tahu. Jadi sebahagian besar pada ulama kata tak apa kalau tak tahu belum pada ni. Hari ni baru tahu tak ada gapo. Tapi kalau tahu dah kacau lagi, hak ni tak boleh. Ni ialah dari antara bahayanya dari rebo. Dan rebo juga ni satu bahaya benar. Dia kata rebo ni sangat bahaya. Bila mana seseorang sani mati, keadaan dia duduk dalam keadaan yang sangat teruk sekali. Dan kalau kita biasa dengar Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sani tu dah Isra' pergi kepada Baitul Maqdis dan Mi'raj naik ke langit untuk jumpa dengan Allah Taala, Nabi nya pergi temu dengan segolongan orang. Satu orang Nabi pergi temu dengan satu sungai pada darah. Sungai daripada darah. Di tepi sungai adanya seorang berdiri, dan di tengah sungai adanya seorang lelaki dia pegang batu dengan dua tangan dia. Nampak tak? Bo dia nak tubik pada sungai haya duk, sungai darah sana. Bo jalan nak tubik, bo sampai tepi, ambil batu haya dia pegang telai batu. Nah, telai batu gelai giduk tengah kelek. Allahu Akbar. Bangun pula. Mari jalan nak tubik pada sungai. Bo sampai tepi nak tubik, ambil batu boh le mulut telai gi. Berat turun giduk tengah mula. Allahu Akbar. Jadi Nabi tanya Jibril, "Piye tu? Piyakah lelaki yang duk buat lagu tu?" Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah seorang lelaki yang makan rebo. Orang yang makan rebo, keadaan dia sangat teruk. Duduk dalam sungai darah. Duduk situlah, duduk tengah, nak lari berenang tubik sapat darat, batu dawak dengan tangan, bawa sapat darat nak tubik, makan batu, selai turun gi pula. Allahu Akbar, sangat seksanya seorang yang makan rebo. Oleh itu rebo ni satu benda yang Allah Ta'ala murka. Pada hari ni pia-pia saja yang ada duit haram, duit rebo dalam diri dia. Kita lah ni kalau hukum fiqh ke masalah duit kita nak sipir nak gapo, kita tak sipir dalam bank rebo. Sebab kira kata kita tolong orang-orang, tolong dia, tolong untuk dia ambil buat nego, buat gapo. Jadi dengan tidak ada hajat, tidak ada keperluan gapo, kita gitok saja nak taruh. Tapi tempat bank Islam ada, sakon Islam ada, ataupun apa ni pandai cepak hak Islam ada, kita tak pergi taruh. Kita kita taruh tempat hak tuapai hak ada bab masalah nego rebo gapo, ambil duit dalam bank rebo. Jadi hukum fiqhnya tak boleh haram kecuali bila mana perlu hajat. Terutama orang yang pasal kena guna duit pergi mari. Lah ni masalahnya tanakan Islam, sakon Islam tak ada uang. Pelitapan dia tak ada, kita duk pergi mari gapo nak uang pergi mari, jadi payah. Napa tak ada pelitapan dia untuk nak rorak sini. Terpaksanya setengah kita kena guna bank-bank lain untuk nak duit pergi mari. Jadi kita sekadar sipek untuk sekadar tu jelah. Sekadar untuk nak wa'ung pergi mari kepada luka, kepada barang yang mereka perlu. Sekadar tu jelah. Qada hajat, jangan lebih pada tu. Nampak tak? Kalau lebih pada tu kita berdosa dengan Allah Taala.
Duit hadap kita sipir, misalnya kalau kita sipir, belum ada ni kita biasa sipir duit rebo. Duit dalam apa ni, duit dalam bank rebo. Duit rebo, duit dak biar mari berpuluh-puluh ribu masuk, misalnya duit kita juta-juta. Masuk puluh-puluh ribu masuk dalam bank kita, dalam apa ni, dalam banci kita. Jadi duit rebo kita tak boleh makan. Duit hadap biar sana kita tak boleh makan. Nak buat lagu mana? Nak tinggal ya ambil. Kita cabut duit tu, kita serah. Kita serah kok bidai-bidai yang perlu. Kita serah kepada wak guna untuk umum, untuk maslahat umum. Bui sedekah kok fakir miskin boleh. Boleh kita ambil duit reba, duit dak biar hak kita do dalam bank. Kita tak boleh makan haram. Kita ambil duit kepada fakir miskin, kita tak boleh pahala. Cuma nak menyelamat diri kita pada duit yang haram. Kita ambil duit pergi serah pada orang-orang fakir miskin, tak apa. Orang fakir miskin boleh makan duit tu, tak haram bagi mereka. Tapi bagi kita tak boleh. Nak guna untuk peribadi tak boleh, nak buat jalan masuk rumah kita. Dia tanya apa jalan? Jalan umum. Umum ke apa? Masuk dalam rumah kita jalan. Jalan kita. Kalau buat jalan orang lain tak apa, jalan umum hak demo jalan pergi mari tak apa. Buat jamil ke tepi jalan. Buat tali air untuk minum air tak apa, untuk maslahat umum tak apa. Sebab tu segala benda-benda duit-duit haram ni, kita cara nak lepas pada diri kita, kita waktu ambil duit tu guna untuk hak umum ataupun wis sedekah kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin. Kepada fakir miskin. Barulah kita lepas pada duit-duit yang haram tadi. Tak boleh nak makan kita. Tapi nak taruh di bank tu ya asal mula dia lagi dah tak boleh. Nak pergi duk taruh cara semata-mata nak ambil duit kita nak pergi sipir, kecuali tak ada. Tak boleh nak sipir lain tempat bank-bank yang halal, tak boleh. Baru tak apa kalau bimbang. Lah ni ada tanda tak banyak. Kita nak pergi tempat-tempat yang bank yang haram tak boleh. Kecuali sekadar hajat kita kena pakai dalam masalah nego gapo semua kena on duit pergi mari. Sekadar tu ya. Lebih pada tu tak boleh. Hajat orang tu qadar bi qadariha, kita berhajat setara mana dalam nak on pergi mari, sekadar tu ya. Nak lebih pada tu tak boleh. Nampak tak? Kalau kaca letak tinggal situ, masuk dalam bab wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Masuk dalam ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-nolong di atas benda kejahatan, benda permusuhan. Nampak tak? Tuhan tu tak boleh sama sekali. Oleh itu, daripada malam yang mulia ini, tahulah bahawa reba satu benda yang sangat bahaya pada diri kita. Orang yang ada hubungan dengan reba ni adalah segolongan manusia yang duk dalam dah jadi orang fasik, orang yang dah duk dosa dengan Allah Ta'ala, orang yang duk buat dosa besar dengan Allah Ta'ala. Selama mana dia tak taubat, selama itulah dah duk dengan dianya. Kita berimbang takut nya mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah tu. Dan ingatlah bahawa reba ni duit hasil pada reba, dia tak ada beri keberkatan dalam hidup kita. Bahkan ya wakwi kita susah, habis keberkatan, dan wakwi kita jadi rusak, wakwi kita jadi hancur, dan akhir sekali bawa kepada kita ni jadi susah dalam kehidupan. Hal ni banyak. Kalau kita tengok tuayang ni banyak sekali. Pasal orang belum pada ni biasa duduk ploy nengku bikok orang. Kaya-kaya ngaploi ngengku sebab dah ambil duit dak biar mengena ambil duit 500, bayar 600. Nampak tak? Lambat bayar tambah. Tapi akhir sekali hancur juga orang pasal makan lagu ni tu hewi ko habis. Dan kalau biasa ada banyak orang di Telubel, saya biasa tak kenalnya orang seorang. Akhir sekali ni hancur angin siapa umur kena jual ke apa semua. Habis tak ada tinggal gapo. Sebab katanya dia asalnya kaya dia dengan cara ploy ngengku wi kok orang ambil makan duit reba. Ani no ayat tu duit reba dia buat wi kita sana tu bahaya, dan buat wi kita sana tu hancur debu. Akhir sekali dan kita sana tu mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum pada tu, marilah kita sama-sama taubat dan tak siwak dah benda-benda tu kita tinggal dah. Mudah-mudahan Allah Taala terima taubat kita dan Allah Taala buat kita sana tu selamat dunia dan di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah masalah reba, dan supaya kita sana itu dah hidup dah mulia dan bahagia dunia, jauh pada reba dan mati dalam keadaan selamat daripada azab seksa yang Allah Ta'ala sedia untuk orang-orang yang makan reba di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa yang benar adalah
daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya. Patut. Ya pradin duduk di duit yang kita nak ambil tu, ambil di ongkon mana. Kalau ongkon hak ada reba, maknanya kita umur kita ambil tu mai duduk tu tak ada berkat. Hak tu ya panha tu, ya beban Islam tu jadi dia makan kamrai tu banyak doa. Napa tak? Ya kalau tengok fatwa ulama ni, semua ulama dalam fatwa semua dalam bab reboso ya tak ada boleh, tak ada peluang untuk hajat. Darurat ya, darurat ni ya 5 perkara ya. Darurat mula-mula nak jaga agama, darurat. Ni bukan masalah agama. Yang kedua, nak jaga akal fikir dia. Bukan masalah akal fikir dia. Nak jaga diri. Kenapa tak diri takut mati ke takut eno? Ni bukan masalah ni. Nak jaga maruah. Ni bukan masalah ni juga. Jadi kalau tengok dalam hajat-hajat semua tu ya tak ada duduk situ, tak ada duduk celah tu. Sebab tu begitu tengok fatwa ulama jak dulu dengan perkara ni tadi tak ada pia peluang untuk kata bereboso ni boleh kerana ada hajat tertentunya boleh. Hajat tertentunya boleh. Sebab tu kalaulah kita kata rumah nak apa ni nak ku rumah ya ada jalan banyak lagi untuk boleh kunya tak, tapi masalah kita berat tak mampu tu, tapi ada jalan masalah ada reba, lepas tu kira ambil ada hukum syarat nyata dah. Nampak tak? Hukum syarat tu nyata dah tu. Dia bila mana benda tu jadi reba, kita nak gimbek dua guna tu jadi keberkat tega apa semua tu ya buat kita sani satu hari takut nyenggi badi jadi kok lain. Nampak tak? Masalah dosa tu dosa cerat dah. Dia bila mana benda tu sakut dengan reba. Sakut dengan reba. Ni hak kita umur kita banyak lah duk kena. Naik 100% tak apa. Dia tak ada reba, dia kata 100% ada reba ke apa. Nampak tak? 100% tapi tak ada masalah umur ni 100% ke? Ada tak? Tak ada dah 100% ni kereta tak? Lah kereta tak ada dak biar 100%. Jadi bila dah tak ada biar 100% ni setengah demo jadi ada apa ni nak terki ataupun orang-orang hak semasa lah ni dia kata bila kata sundak biar ni tak ada gapo lah boleh. Tak apa tak? Dia kata tak apa sebab tak ada masuk dak biar langsung dia kata. Tapi masuk finance. Hak tu duk bosannya masuk finance pun jadi dak biar. Tu. Kalau kita akak beli ni harga sore apa ni? Ya asore ni boleh. Ya sebenarnya asore ni kalau kita tengok gambar dia sungguhnya dia lebih kurang masuk dalam bab rebot dah. Tapi semua ulama sana itu masalah asore ni dikira kata istisna. Ya ada jual beli hak istisna tu pada hukum reba asah. Nampak tak? Hak Nabi dia reba dah dia apa dah kita jual harga tu jual beli dia. Dak ya asrenya dak dituai dengan kita lah. Nampak tak? Misalnya tuai dia kata barang ini aku nak jual kamu 50,000 selalu kalau mu nak. Tapi kalau mu nak asre aku nak jual 60,000 masa sikit-sikit. Mu nak hak mana? Kalau rasa kita tak ada ambil keputusan kita beli, lepas tu kita kira oleh belakang. Hak ni kira masuk lebak reba. Tapi kalau rasa kita kata aku nak asre. Tak apa. Masuk dalam bab istisna, hukum istisna tu pada hukum reba asal. Jadi tak apa jual beli dengan cara asre. Cuma harga tetap. Harga tetap tak ada gapo. Supaya ngasahkan de wak ni banyak-banyak tempat de wak ni, hak tu ambil dengan pendapat jumhur ulama dah. Bank lain dia masalahnya dia bukan situ. Dia bank lain ni duit dia tu ya ada rebot dah. Nampak tak? Berapa kita akak jual beli dengan dia? Kita nak akan beli dengan dia tu harga
Tapi ya ada lego tu ya dalam rabiat ya ni kalau rasa kita lambat sikit apa semua ya naik dengan automatik. Hak tu ya sakon ya tak ada. Sakon ni misalnya kita ambil 90 ya susu terik ya tarik kelik barang. Nampak tak? Kalau masuk panjang pergi berapa tahun kita janji 2 tahun dengan dia. Kita tak boleh nak bayar duit tak ada dengan siapa 45 ni masuk 2 tahun tengah misalnya. Masuk 3 tahun sakon kata tak boleh ya kena tarik kelik. Ambil bagi ambil kelik. Tidak kan dia bayar apa hak ya pelakan dia tu. Kita pergi buat lak pelakan tanah misalnya tak. Tanah dia bayar, dia jual tanah dengan harga berapa? Harga tanah apa ketik dia jual lah. Lepas tu dia serah duit lebih, dia ambil duit hak nak, hak lebih dia beri kepada tu. Dia tak ada ambil kata bol lebih hari dia kena tambah. Ya hak tu fatwa ada hak Malaysia tu. Ya fatwa hak Malaysia satu fatwa dia kata kalau kita buat akad dengan satu ongkong walaupun ongkong tu dalam perniagaan dia ada 4,000 sekalipun tapi bila mana kita buat dengan dia duit tetap si ada dan kita bayar cukup jangan lebih pada haya kamno maka tak apa dia kata. Tapi pendapat ni banyak kebanyakan orang-orang baru ni apa ulama-ulama hatta ulama-ulama baru pun ya kata bila mana dasar dia tu ada debo walaupun tarik lagu tu pun dia tak boleh mula lagi tu. Ya duk di dasar perniagaan dia tu. Sebab tu rumah kita masalahnya dia boleh wakpak dia naik duit ludah. Boleh wakpak dia naik duit ludah. Apa tak? Jadi tak ada kena itu dak walaupun kita bayar belum ada tu tak ada naik duit pun dalam rabuk dia dalam perjanji dia ada benda-benda yang katanya adanya reba dalam tu dah. Tu. Peh dak gitu. Peh dak gitu. Jadi ayat tu ada ada muhai kita lapo ikut lima lah kita dengan tu saya ayat tu ayat saat ni tu lah majlis ada fatwa ubik pada Malaysia satu fatwa kata boleh tapi fatwa ni ulama kebanyakannya kata tak boleh. Tu lagu tu ya lah. Nampak tak? Maknanya kita kita usaha nak tu lah jangan naik reba lah okey. Nak naik reba tapi bagi orang tak ada je naik lah sebab rabuk je lagu tu dah. Rabuk je lagu tu dah. Rasa sepa pehedah ni tak? Pehedah dah. Masa kita beli duit jual duit ni yang dalam report dah. Jual beli duit tular tak? Kalau dia tukar duit misal beli duit Malaysia, jual beli Malaysia dah. Dia tukar duit Syria boleh 7 kol lebih. Nampak tak? 7 kol lebih. Dia bayar lalu tak tukar tu. Kalau bayar lalu tak ada gapo sebab jenis lain-lain. Duit Syria dengan duit Malaysia. Tapi kalau duit Malaysia dengan duit Malaysia, aku wi kat mu 10 riyal, tapi mu kena wi kat aku belah riyal, 12 riyal. Ni reba lu dah. Tak boleh. Kalau duit lain-lain tak apa, sekun lain-lain tak apa, tapi syarat kena wi sudah dalam majlis tu. Jangan kata wi duit dia serah esok dia ambil. Tak boleh. Ni masuk bab reba, bagi reba nasiah. Ni masuk dalam reba nasiah. Mana kita duit kita dia dah. Ya duit di kita tu ulama fatwa tu banyak dah tu belakang sekali saya pun banyak tu duit dalam poh saya dalam internet tu banyak ulama belakang ni pakat tak boleh belaka sebab duit di kita ya bukan duit dah asalnya. Dah masalah duit apa ni hak dia modok main lah ni apa semua. Jadi fatwa terbaru sekali tu duit semua ni mari dengan pon ke apa semua ke buat lari duit buat lari ke apa. Jadi tu natijah dia kata ya bukan duit ali sungguh ya sebenarnya duit ni ya duit ni ya kena ada bidai yang boleh catat yang disah oleh kerajaan. Payah masalah duit di cita ni ya asalnya ya ada asas silah dia tu. Dah tu. Gena? Duit tualik tu lah. Duit tualik apa semua tu lah. Pino ayat kata duit di cita ni kebanyakan ulama kata tak boleh. Ulama muasir semua kata tak boleh. Lebih-lebih lagi hak belakang tu ni timbul hilangnya duit, jatuh dengan duit gapo semua. Payah bukan perniagaan lah ya beli $100 tak siapa sebulan boleh apa? Boleh $500 ataupun $1,000 laba. Nampak tak? Orang panggil teruk sangat. Bukan perniagaan ataupun bukan itu dak sebab tu jumhur ulama tak boleh. Ya ada beberapa ulama hak tu boleh. Ada beberapa sepengat Syekh Munajjid dulu, Syekh Munajjid ni dulu ya fatwa kata boleh lah.
fatwa ayah hak dulu. Tapi hak baru ni saya tak pasti kata ya fatwa kata boleh tak duit dari kita ni. Cuma boleh tak boleh tu ya ada pula syarat-syarat dia relak ya, kena boleh lagu mana, kena ada syarat lagu mana, ya ada pula relak ya dia. Tu. Ya. Ya, setakat ni dah. Taib, apa yang benar adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.